Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Secret Explorer. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Untuk episod kali ini, Min nak bawa korang melawat 3 buah universiti awam yang dilaporkan banyak berlaku kejadian-kejadian yang pelik, misteri dan seram. Korang dah bersedia? Kejap, Min matikan lampu dulu. Barulah seronok dan terasa keseramannya kan? Okey, jom kita mulakan kisah seram kita yang pertama. Ana, bukan nama real, pernah menceritakan bahawa ketika dia tinggal di Kolej Mawar pada tahun 2009, dia mengalami beberapa kejadian aneh yang dia tak boleh nak forget sampai sekarang. Waktu tu, Ana baru je daftar masuk dan dia ditempatkan di satu bilik di Kolej Mawar, di mana bilik itu dikatakan telah lama kosong. Malam pertama Ana di bilik tu, dia terus diganggu. Dia terdengar bunyi air paip mengalir di tandas. Padahal tandas masa tu gelap gelita. Kebetulan Ana pula sorang-sorang dalam bilik. Mustahil ada orang lain dalam tandas. Ana bangun dan buka lampu tandas. Memang sah tak ada sesiapa. Paip semuanya tertutup. Tapi yang peliknya, cermin dalam tandas beruap seolah-olah ada orang baru lepas mandi. Malam kedua pula, sekitar pukul 2 pagi, Ana dikejutkan dengan bunyi ketukan yang kuat dari dalam almari. Yang menghairankan, Ana seorang je dengar. Roommate dia seorang pun tak ada yang terjaga. Dia fikir, mungkin tikus atau gangguan biasa. Tapi bunyi itu berulang setiap malam dan makin lama makin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang tak sabar-sabar nak keluar dari dalam. Malam keempat, roommate Ana tiba-tiba menjerit. Katanya, dia nampak perempuan rambut panjang, berbaju putih, duduk atas siling, sedang memandang ke arah mereka sambil tersenyum. Sejurus selepas itu, lampu bilik berkelip-kelip dan pintu tandas terhempas sendiri. Akhirnya, mereka minta dengan pihak pengurusan kolej untuk pindah bilik lain. Kerana hampir setiap malam mereka diganggu tanpa putus asa. Seolah-olah penghuni bilik tu benci dengan kehadiran manusia. Orang kata mula-mula benci, lama-lama nanti jadi sayang. Betul ke weh? Kolej Mawar adalah antara kolej tertua di UiTM Shah Alam. Banyak kisah-kisah seram yang berlaku yang disebarkan oleh penghuni-penghuni Kolej Mawar di medsos. Kolej-kolej lain juga memiliki kisah seramnya tersendiri. Antaranya Kolej Melati, Meranti dan Perindu. Ada tak pendengar Secret Explorer yang belajar di UiTM Shah Alam? Komen sikit. Betul ke banyak hantu kat sana? Kisah ini diceritakan oleh Aiman, bukan nama real, yang merupakan seorang bekas pelajar UKM. Masa mula-mula dia masuk dulu, senior ada pesan. Korang kalau dah pukul 12 lebih ke atas tu, kalau terserempak dengan bas lagi, jangan pergi naik pula. Sebab tu bukan bas betul. Nak dijadikan cerita, satu malam, Aiman dengan member-membernya yang lain baru habis latihan silat. Kebetulan pula, malam tu latihan agak drag hampir pukul 12 malam. Tempat latihan silat pula agak jauh dengan kolej, so terpaksalah mereka slow-slow menapak untuk balik. Sebab bas UKM memang dah tak ada sampai pukul 11 malam je. Dalam kepenatan mereka berjalan tu, tiba-tiba ada bas berhenti kat tepi. Adalah nampak kelibat penumpang beberapa orang kat dalam bas tu. Disebabkan dah penat gila, mereka semua memang terus terjah naik bas tu tanpa berfikir. Masuk je dalam bas, pakcik tu perasan baju silat mereka dan menegur,
Oh, patutlah berani budak-budak silat rupanya, Aiman dengar. Tapi buat endah tak endah je. Berlagak betul kau, Aiman. Penumpang dalam bas tu semuanya nampak normal. Ada muka, ada mata, ada hidung semua. Tapi diorang kaku tak bergerak macam patung. Mata diorang just pandang depan, tak beralih mana-mana pun. Diorang tak main phone, tak sembang dengan member sebelah. Senang cakap, tak buat apa-apa. Sampai je dekat simpang kolej mereka, Pak Cik Bas tiba-tiba tanya, tak nak pergi Fakulti Undang-Undang, FUU ke? Kata Aiman, FUU ni sebelum ke simpang kolej mereka, nak pergi FUU jalan straight je. Tapi tak tahu kenapa Pak Cik Bas tanya macam tu. Mereka semua geleng-geleng sebab masing-masing dah nampak katil je dan tak nak lambatkan perjalanan. Lepas tu, Pak Cik tu cakap lagi, alah ya ke? Pak Cik ada barang nak kena angkut ni. Mereka cuba tanya penumpang lain yang duduk kat belah belakang. Kot, ada siapa-siapa yang nak pergi FUU? Seorang pun tak ada yang menjawab. Angguk tak, geleng pun tak. Cuma pandang je depan. Pelik sangat-sangat. Sampai je dekat depan kolej, mereka terus turun dan bas tu pun berlalu pergi. Keesokannya, disebabkan rasa pelik, Aiman pun ceritalah dekat seorang budak kelas dia. Budak ni dulu asasi pintar kat UKM, mungkin dia boleh cerita lebih. Lepas je Aiman cerita, budak tu terkejut. Dia tanya, kenapa naik bas pukul 1 pagi macam tu? Katanya, bas UKM kalau time macam tu bukan bawa orang, dia bawa benda lain. Katanya mitos UKM memang ada bas beroperasi tengah malam buta macam tu, tapi bawa benda lain. Macam bunian ke yang nak ke tempat-tempat lain, bukannya bawa manusia. So, persoalannya adalah dengan siapa mereka naik ramai-ramai semalam? Adakah dengan geng bunian? Nasib baik, mereka semua tak dibawa jalan-jalan makan angin ke alam sebelah. Kisah ini berlaku pada tahun 2018 di mana seorang pelajar lelaki bernama Kamal ditempatkan di bilik 217 Desa Siswa Saujana USM. Bilik tu biasa je macam bilik lain, cuma ada satu benda yang pelik. Cermin dalam bilik tu tak boleh ditanggalkan walaupun cermin tu dah pecah sedikit di tepi. Roommate Kamal pernah bergurau, kau jangan tengok lama-lama dalam cermin ni Kamal, nanti nampak benda lain. Tapi Kamal tak ambil serius. Satu malam, Kamal tinggal seorang diri di bilik. Roommate dia masa tu balik kampung cuti hujung minggu. Dalam jam 2 pagi, Aiman sedang berdiri depan cermin sambil gosok gigi. Dia perasan ada bayang hitam melintas di belakang dia dalam pantulan. Dia terus pandang belakang tapi tiada sesiapa. Selesai gosok gigi, Kamal terus baring atas katil dan cuba lelapkan mata. Tapi hati dia rasa tak sedap bila fikirkan bayangan tadi. Kemudian, dia tertidur. Tak lama lepas tu, dia terjaga sebab dengar macam bunyi orang berbisik. Bisikan suara perempuan sangat jelas dan dekat dengan telinga. Cermin depan katilnya tiba-tiba retak dengan sendiri. Retakan tu makin lama makin merebak secara perlahan-lahan tanpa sebab. Keesokan paginya, Kamal terus report pada penyelia kolej. Dan masa itulah dia baru tahu bilik 217 dahulunya pernah dihuni oleh seorang pelajar perempuan yang mengalami tekanan perasaan dan akhirnya ditemui mati bunuh diri dalam bilik tersebut. Cermin tu pula tak boleh ditanggalkan sebab setiap kali dicabut akan berlaku gangguan besar dalam blok tu. Pernah sekali satu aras kena histeria serentak. Sejak dari malam tu, Kamal akan mengelak tengok cermin pada waktu malam dan akan tutup cermin tu dengan kain putih setiap kali dia mahu tidur. Macam mana kisah kali ni? Korang enjoy tak? Jom komen di bawah.
Sampai jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye. Jangan tutup mata, benda yang kau cari mungkin dia yang datang jumpa.